Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Firdaus Misbahul Absar, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sampai kepada bahagian yang ke-12 yang merupakan penutup daripada bahagian-bahagian yang telah kita bicarakan sepanjang ini, iaitu 12 bahagian. Maka dirumuskan pada petang ini, pada ketika ini atau waktu ini, dengan mengatakan bahawa apa yang kita telah bentangkan daripada nas-nas ayat-ayat Quran, tidak ada satu pun bertentangan dengan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana sambutan tu berjalan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada maksud dalamnya, tidak ada unsur-unsur negatif, tidak ada kelakuan-kelakuan yang tidak baik, maka diperbolehkan oleh syarak. Maka kita dah lihat 11 bahagian yang lalu, semuanya secara umum membolehkan, malah menggalakkan untuk kita menyambut kerana kegembiraan dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambutan Maulid ini telah disambut oleh berbagai-bagai umat, berbagai-bagai kabilah, negara, bangsa, adat-adat suatu kaum yang berbagai-bagai, tak putus-putus. Apakah itu menjadi satu tanya-tanya kepada sebahagian, buat penat-penat seperti ini Rasulullah dah meninggal, Rasulullah dah wafat, tak nampak. Apa yang kita buat seperti ini Rasulullah tak lihat. Maka dalam bab bahagian ini merumuskan bahawa itu adalah satu kesilapan pandangan. Apa yang umat lakukan diperlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat perbuatan umat. Perbuatan-perbuatan umat diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu umat semua nak menunjukkan dirinya bergembira. Sebab itu di mana-mana negara Islam ramai ingin menyambut kerana ingin memperlihatkan kepada Nabi yang mereka hadir. Mereka bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu rahsianya orang menyambut Maulid makin gembira dan makin banyak kerana mereka mengetahui rahsianya, iaitu Nabi melihat daripada pancaran kuburnya sendiri yang dikatakan television ardul a'mal, TV atau skrin yang disebut sebagai ardul a'mal. Dia pamerkan amalan-amalan umat kepadanya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, timbul soalan, andai kata ada orang bertanya, kalau seseorang tu menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia seolah-olah menyambut hari kewafatan Nabi, kerana hari lahir Rasulullah adalah hari wafatnya juga. Jadi kata mereka, kami tak menyambutnya sebab itulah hari kewafatannya. Takut-takut kita ni menyambut kegembiraan dengan wafatnya sekaligus pasal 12 Rabiul Awal. Maka itu adalah andaian dia, itu adalah andaiannya dan satu kesilapan yang besar. Dalam syariat, antara orang yang baru lahir dan wafat, syariat menggalakkan kita memperlihatkan nikmat Allah dengan membuat aqiqah dengan kelahiran, dan tidak ada aqiqah dengan kewafatan. Kelahiran cukup untuk memperlihatkan kegembiraan, kewafatan dipersabarkan kesedihannya. Adapun bacaan, tahlil, kenduri semua inisiatif ahli rumah, bukan syarak. Syarak tak pernah menyuruh buat tahlil dan sebagainya, tapi itu tidak menjadi kesalahan untuk menjadikannya majlis berdoa. Yang syarak galakkan antara kewafatan dan lahir ialah membuat akikah atau walimah, memberi orang makan adalah selepas yang lahir. Selepas yang wafat tak ada, syariat tak menyuruh. Itu menunjukkan bahawa syariat kita menjunjung kepada kegembiraan kelahiran. Disuruh kita buat majlis, tapi kewafatan tak disuruh oleh syarak. Kita sengaja nak buat kerana nak minta ramai-ramai mendoakan. Itu bukan syarak, itu ihsan. Itu dalam bab ihsan. Baik, itu satu daripada sudut syarak, membolehkan kita bergembira dengan kelahiran sahaja cukup. Yang keduanya, hari 12 Rabiul Awal ada dua
kebaikan yang berlaku. Oleh kerana dua kebaikan yang berlaku, kita sambut. Apakah kebaikan yang berlaku pada 12 Rabiul Awal? Pertama, kelahiran Nabi. Yang kedua, kewafatan Nabi. Kewafatan Nabi dan kelahiran Nabi adalah kebaikan bagi umat. Ini siapa yang cakap ni? Ini ulama mana yang cakap? Pendapat sahabat mana yang cakap? Kelahiran Nabi satu kebaikan, kewafatan Nabi satu kebaikan. Tidak ada ulama yang bercakap. Tidak ada sahabat yang bercakap. Yang mengatakan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya yang berbunyi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Dalam riwayat lain menyebut bahawa hayati khairul lakum tuhaddithuna wa yuhdithu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu a'malukum alayya fama ra'aitu min khairin hamidullah fama ra'aitu min syarrin astaghfirullah istaghfartullahu lakum istaghfartullaha lakum. Saya baca hadis yang tak ada baris. Baik, jadi maksud daripada hadis itu ada macam-macam riwayat. Yang saya baru baca ni riwayat yang sahih. Yang tadi saya baca itu hayati khairul lakum, mamati khairul lakum, satu riwayat. Tapi ini satu riwayat mengatakan, saya syarahkan. Hayati khairul lakum tuhaddithun wa yuhdithu lakum. Adapun penghidupanku baik bagi kamu. Bila agaknya penghidupan Nabi mula baik? 12 Rabiul Awal. Kita dah mula melihat kebaikan pada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhdithun, kamu mendapat berkata-kata dengan aku. Wa yuhdathu lakum, kamu pun dapat hadis daripada aku. Kamu dapat bertanya pada aku dan aku pun dapat memberi hadis kepadamu. Itu berlaku bila ketika Rasulullah masih hidup. Hadis-hadis semua keluar. Tak ada satu hadis yang keluar selepas Rasulullah mati atau wafat. Kalau ada, namanya hadisul manam. Hadisul manam tak masuk dalam syarak. Itu termasuk dalam khususiyah. Dan khususiyah untuk orang tertentu sahaja, tak boleh disebarkan. Tapi kalau yang hadis itu adalah hadis yaqazah atau hadis ketika Rasulullah masih hidup, bermakna bermula dengan 12 Rabiul Awal. Jadi penghidupanku baik bagi kamu, kamu dapat berbicara denganku dan aku dapat memberikan kepada kamu hadis-hadis atau panduan-panduan. Dalam riwayat lain, para sahabat bertanya, bagaimana pula kalau wafatmu kamu itu satu kebaikan bagi kami? Macam mana nak terangkan wafat? Maka Rasulullah jawab, wa wafati khairul lakum tu'radu a'malukum alayya. Dan kewafatanku baik untuk umat sebab amal-amal kamu akan dipamerkan ke depanku. Semua umat akan dipamerkan, diletakkan ke depan. Fama ra'aitu min khairin min amali ummah, maksudnya kalau aku dapat sesuatu, aku dapat melihat sesuatu yang baik daripada amalan umatku, hamidullah, aku akan memuji Allah ke atasnya, memuji Allah bagi pihaknya. Wa ma ra'aitu min syarrin, kalau aku ternampak ada keburukan-keburukan, kejahatan yang berlaku daripada kalangan umat, istaghfartullah, aku minta ampun kepada Allah bagi mereka. Hadis menyebut istaghfartullah lakum, aku minta istighfar kepada Allah, aku minta ampun bagi kamu, bagi umat. Maka alangkah bahagianya umat ini yang mana nabinya sudah masuk dalam kubur, mesti istighfarkan untuk amalan umat. Silap salah kita masih termasuk dalam istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya. Jangan sangka Nabi dah masuk dalam kubur, tidur terus, pejam mata, tak lihat apa-apa. Jangan sangka yang Nabi sudah wafat, dah jadi tulang belulang, dah tak ada apa-apa. Silap dan salah. Nabi dah mengatakan bahawa jasad-jasad para Nabi tak dimakan bumi. Kalau kita cakap dah jadi tulang belulang, kita tak baca hadis. Kita masih dalam orang-orang yang jahil. Jadi sepakat alim ulama mengatakan jasad para Nabi semua tak lentur, tak dimamah bumi. Dia masih impact, masih lagi intact.
dan tubuh badan mereka. Malah kubur jasad-jasad para sahabat sendiri kita dah terjumpa dalam riwayat masih lagi panas tubuh badan mereka bila digali semula kubur mereka ketika banjir, masih lagi terkena cangkul di kaki mereka, masih keluar berdarah lagi. Ini baru sahabat. Jadi kalau Rasulullah masih hidup dia dalam kuburnya melihat amalan umat. Oleh kerana Rasulullah melihat amalan umat, umat ingin memperlihatkan dirinya menyambut dan bergembira dengan hari kelahirannya. Amalan kita, ibadah kita yang diajar Nabi taklah ke mana. Manalah kita dapat yang paling terbaik daripada amalan-amalan yang diajarkan Nabi, yang disuruh solat, puasa. Kita buat mana yang mampu, tapi kita tahu tak dapatlah yang terbaik. Tetapi kalau gembira dengan Nabi Muhammad itu pasti. Sebab itu dikatakan Islam tu datang dari Allah, Islam tu milik Allah, Nabi Muhammad tu milik kita. Bila orang mencerca agama Allah, kita mungkin pada-padalah. Tapi kalau mencerca Nabi Muhammad, wah kita marah. Tengok Nabi Muhammad tu milik kita. Baik. Jadi dalam hadis tu dah menunjukkan bahawa amalan umat dilihat oleh Nabi. Ketika ini pun kita tengah bicara ni pun Rasulullah melihat, sedang melihat dalam kuburnya. Apakah status hadis yang Ustaz baca tu? Maka statusnya sahih. Malah saya dah rujuk pada kitab hadis, lebih kurang paling ringkas saya lihat, saya tak selidik betul-betul melihat pada semua, hanya beberapa kitab saja. Lebih kurang 10 ulama dah sahihkan. 10 ulama hadis kita Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita pertikai, kita kira ni adalah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada dalam pekarangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada pun ulama-ulama yang di luar pagar, tak masuk dalam pembicaraan langsung. Ulama Syiah, ulama Khawarij, ulama Najdiyah, ulama Murji'ah, itu semua kita tak ambil langsung. Jadi rata-rata yang tak persetujui atau melemahkan hadis-hadis seperti ini adalah ulama Najdiyah. Ulama Najdiyah, mereka sentiasa cari apa yang menjadi kekuatan bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, didaifkan mereka, dilemahkan mereka. Itu Najdiyah. Kita tak menjadi masalah dan nak buat apa dorang punya pasal. Yang penting kita ikut kepada, taat kepada rangkaian yang tidak pernah terputus rantainya dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, daripada satu generasi pada satu generasi tak pernah terputus sampai kepada Rasulullah SAW. Lebih kurang 10 ulama mensahihkan hadis ini. Ulama yang pertama secara ringkas Al-Hafiz Iraqi dalam kitab Janaiz, isnadnya jayyid. Yang kedua Hafiz Al-Haythami, Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid. Dalam kitab Majma' Zawaid katanya rijaluhu rijalun sahih. Rijal sanad semua adalah yang sahih. Hafiz Sayuti dalam beberapa kitabnya menyebut bahawa hadis ini hadis yang sahih. Imam Kastalani dalam kitabnya juga ada menyebut bahawa bi'annahu hadisun sahih. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Faidul Qadir, itu kitab hadis. Kitab hadis Faidul Qadir rujukan kita juga, bahawa disebut itu sebagai hadis, hadis yang sahih, ada dalam Faidul Qadir. Itu yang kelima. Yang keenam Imam Zarqani menyebutnya hadisun sahih. Kemudian Imam Syihab Al-Syihab Khafaji Al-Khafaji mengatakan hadisun sahih. Imam Al-Mula Al-Qari, Imam Mula Al-Qari, ulama India yang terkenal, dia mengatakan bisanadin jayyid, bisanadin sahih, bisanadin sahih, sanadnya semua sahih, tak ada masalah. Kemudian yang kesembilan Ibn Hajar menyebut dalam Fil Matalib Al-Aliyah dalam juz yang keempat dan muka surat 22, dia mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Dan yang ke-10 Jamaah Ahli Sunnah wal Jamaah, muhaddits Ahli Sunnah wal Jamaah yusahihuna. Ada jemaah lagi banyak yang saya tak dapat nak kumpulkan, semua mensahihkan hadis ni. Kalau kita masih curiga dengan kesahihan ulama-ulama gini banyak, bermakna kita kurang meneliti ayat Quranul Karim. Al-Quranul Karim dah endorse yang Nabi melihat amalan-amalan umat. Dalam surah Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka beramallah kamu, maka katakanlah, amallah, beramallah kamu. Allah akan memperlihatkan, Allah akan lihat amalan kamu,
dan Rasulnya akan lihat, orang-orang mukmin pun lihat. Ini anehnya. Ayat ini memberitahu kita orang-orang mukmin yang tertentu yang peringkat mereka sebagai penyaksi bagi kaum, yang menjadi obor bagi ummah, yang dikatakan pewaris para nabi, mereka diizinkan Allah melihat amalan-amalan yang mereka taburkan pada umat. Yang mereka tak taburkan, tak diizinkan. Yang mana mereka berjariahkan, mana mereka pernah meninggalkan jariah tertentu, maka jariah tu kalau berpanjangan berjalan, mereka dapat lihat. Sebab itu mana-mana jariah yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, jangan kita buang, jangan kita tutup. Dia akan tuntut nanti dekat akhirat yang kita tutup jariahnya. Sebab dia nampak siapa yang tutup. Jadi orang yang meninggalkan jariah, orang-orang yang meninggalkan masjid, nama masjid itu dinamakan ke atas mereka sebab mereka ni ada mata yang melihat pada jariah tersebut. Baik, jadi bukan saja Allah melihat amalan kita, Rasulullah melihat, dan orang-orang mukmin pun, setengah-setengah orang mukmin pun diperlihatkan Allah dalam kubur mereka amalan-amalan kita. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan akan dikhabarkan kepada kamu apa yang kamu amalkan. Baik, ayat ini bukan hanya dikatakan di akhirat tetapi di dunia. Sebab Allah mengatakan wasaturadduna, itu waw tu dah cerita lain, maka kamu akan kembali kepada Allah pada hari kiamat nanti. Itu cerita yang kedua. Tapi yang pertama bagian bagian pertama wa qul i'malu fasayrallah, tu dekat dunia Rasulullah dah lihat. Ada tak kisah-kisah atau mana-mana rujukan yang menunjukkan amalan orang yang masih hidup sedangkan Rasulullah dah wafat? Rasulullah tahu ada banyak sangat. Para sahabat sendiri Sayyidina Uthman, hari dia meninggal, Rasulullah datang dalam mimpi, dia bercakap, nanti kamu iftar sama-sama kami. Bermakna sebelum maghrib Sayyidina Uthman dah dibunuh. Rasulullah mengatakan nanti waktu iftar kamu buka sama-sama kami, iaitu di alam barzah. Itu menunjukkan Rasulullah nampak apa yang berlaku. Itu cerita Sayyidina Uthman. Itu adalah cerita yang ada dalam dalam kitab Hayatus Sahabah. Banyak hayat sahabat ada. Antara kisah yang masyhur ialah kisah bapa Rabi'atul Adawiyah. Bapanya ialah orang yang susah. Satu ketika, maka bila Rabi'atul Adawiyah dilahirkan, kesusahan tu tertambah-tambah, makin payah, makin sempit kehidupannya. Maka satu hari bapanya bermunajat kepada Allah, minta bantuan kerana kesempitan kehidupannya, makan minumnya selepas kelahiran Rabi'ah. Maka Rasulullah datang dalam mimpi. Dalam mimpinya bapa Rabi'atul Adawiyah pertama sekali memberitahu tentang khabar gembira yang Rabi'atul Adawiyah akan menjadi orang salihah dan mulia di sisi Allah. Khabar kedua, Rasulullah nak beritahu bahawa kesempitan kau akan berakhir. Mintalah wang fidyah daripada qadi fulan dekat Kufah. Rasulullah selalu minta wang dengan qadi. Katakan kepadanya yang aku arahkan dia untuk menyerahkan wang fidyah kepada engkau. Maka dalam mimpi itu bapa Rabi'atul Adawiyah mengatakan, bagaimana aku nak convince qadi ini kalau aku berdasarkan mimpi? Pasti dia mengatakan, semua orang boleh mengaku mimpi Rasulullah dan minta wang fidyah, tak ada bukti. Maka aku ingin kalau engkau boleh berikan aku satu bukti supaya dia rasa convince, dia rasa dia yakin. Sebab aku dah yakin melihat engkau dalam mimpi, tapi dia tak yakin. Jadi bagaimana aku nak meyakinkan dia yang kau ni datang dalam mimpiku? Kata Rasulullah SAW, tiap-tiap malam dia berselawat padaku, qadi ni berselawat padaku sekian-sekian ribunya. Hanya semalam sahaja dia kepenatan, dia kurang berselawat padaku sebanyak 500. Ada pendapat mengatakan 400, ada beberapa ratus, tak penting. Yang penting ada kekurangan dia beberapa ratus. Dia terkurang kerana kepenatannya. Maka selepas mimpi itu, bapa Rabi'atul Adawiyah terus jumpa qadi tersebut kat Kufah, menceritakan. Lepas diceritakan, saya ingin mendapatkan wang fidyah. Kata qadi, semua orang mengaku gini, habis wang fidyah kita, tak ada bukti. Aku ingin memberikan kau bukti, bahawa buktinya tiap-tiap malam kau berselawat kepada baginda sekian-sekian banyaknya.
hanya semalam sahaja engkau kekurangan berselawat kerana kepenatan, maka engkau terkurang sekian ratusannya. Terus kau dia menangis, mengatakan, aku berselawat pun tak ada orang tahu sekian banyak, aku kurangkan pun tak ada orang tahu. Ini bukti Rasulullah melihat amalan kita. Maka diberikan wang fidyah kepada bapa Rabit al-Adawiyah. Maka pada mulaan itulah terus penghidupannya menjadi bahagia dan keluar daripada kesempitan. Baik, sebagai penutup daripada bicara kita, yang mana semua sambutan ini bukan kosong-kosong belaka, ada ganjarannya dan Rasulullah melihatnya, dan kita dah buktikan amalan yang Rasulullah melihatnya daripada hadisnya, daripada kisah ayat Qurannya, dan juga bapa Rabit al-Adawiyah. Terdapat penutup cerita dalam bahagian ini seorang ulama yang faqih, yang wara, yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka syekh ini dia bermimpi dengan Rasulullah SAW. Maka antara soalan yang ditanyakan pada baginda, apakah yang dia menjadi dalima, orang-orang sudah menyambut maulid, apakah pandangan engkau wahai Rasulullah terhadap orang yang membaca maulid? Kat mana kita dapat kisah ni? Kitab Subulul Huda war Rasyad. Yang bercakap ni yang mimpi Rasulullah nama Syekh Abu Musa Zurhuni atau Zarhuni. Dia yang mimpi Rasulullah. Maka ditanya Rasulullah, apakah pandanganmu orang-orang yang sebut maulid ni semua? Apa kata Rasulullah? Tengok jawapan Rasulullah begitu pindik, dan kita dapat tahu ini betul-betul daripada Rasulullah, bagaimana susunan bahasa yang cantik. Nabi mengatakan kepada Syekh Abu Musa dalam mimpinya, man fariha bina farihna bih. Masya Allah. Man fariha bina farihna bih. Barang siapa gembira dengan kami, kami gembira dengannya. Masya Allah. Maka gembiralah Syekh Abu Musa Zarhuni. Maka dia memberikan endorse kepada ulama-ulama pada zamannya, membacaan maulid ini tidak ada salahnya, kerana ia adalah termasuk bab ihsan. Dia bukan syarak, dia bukan tuntutan, dia adalah ihsan, benda yang datang daripada lubuk hati. Maka setakat di sini dahulu. Buat seketika insya-Allah pada bab yang akan datang kita akan berbicarakan mengenai lain-lain perkara yang mungkin berkait dengan Nabi, yang berkait dengan maulid insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.